Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Muslimin muslimat hormati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, taufik, petunjuk untuk hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit sebanyak faedah yang akhirnya kita beramal dengan apa yang kita perolehi pada malam ini, insya-Allah. Alhamdulillah, pada buku tersebut kita telah pun melalui beberapa bab penyucian jiwa, kaedah penyucian jiwa, dan alhamdulillah insya-Allah pada malam ini kita akan bermula pada kaedah yang ke-6. Kaedah yang ke-6. Ataupun yang ke-7 Yang ke-7, betul. Yang ke-7 pada muka surat 81. Saya dah sebutkan sedikit sebanyak tentang tajuk yang diberikan, Tadhakkur al-maut. Tadhakkur maksudnya memperingati. Lawannya adalah al-ghaflah, hilang daripada benak hati ataupun fikiran kita. Tadhakkurul maut maksudnya kita menghadirkan kematian, wa liqa'illah, dan juga kita beringat bahawa akhirnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini akan menyebabkan kita akan kembali menginsafi diri kita, iaitu kita akan menyucikan jiwa kita. Dan pada sesi yang lepas saya ada bacakan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, yukbaru ibnu Adam wa yukbaru ma'ahu ithnan. Anak Adam ini membesar, semakin menua, bertambah usianya. Ada dua perkara yang akan beriringi dengan usianya. Itu adalah hubbul mal wa tul al-umur. Cinta akan harta, makin tua makin cinta akan harta, dan juga suka untuk umurnya dipanjangkan. Baik, kita terus masuk ke muka surat 83. Muallif hafizahullah mulakan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini ayat yang selalu kita dengar para a'immah ketika solat membacakan ayat ini. Maksudnya adalah, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang yang beriman agar bertakwa. Apa maksudnya? Apakah tidak cukup sekadar beriman? Jawapannya adalah iya. Kerana tingkat keimanan seseorang itu berbeza-beza. Entry level untuk satu orang itu tidak masuk ke neraka Allah secara kekal adalah dia itu Muslim. Entry level maksudnya dia mengucap syahadah, kemudian dia buat maksiat dan sebagainya, tidak menunaikan hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dia buat, dia tak pergi buat, dia akan masuk ke dalam neraka. Tetapi tidak secara kekal sekiranya dia itu ada syahadah pada diri dia. Maksudnya dia itu Islam. Atas daripada Islam adalah beriman. Atas daripada beriman itu bertakwa. Atas daripada bertakwa kita ada zuhud dan juga wara'. Jadi kat sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang beriman agar bertakwa kepada Allah. Maksud lainnya adalah orang beriman boleh buat salah. Saya dan juga muslim-muslimat yang hadir pada malam ini, kita beriman kepada Allah Taala. Apakah kita seringkali salah? Ya. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala kata bertakwa kepada Allah. Dan Allah Taala selepas memperingatkan kita agar bertakwa kepada dirinya, Allah Ta'ala sebut apa? Wal tanzur.
wal tanzur, maka hendaklah dia memerhatikan. Nafsun, jiwanya itu, ma qaddamat liqad, apa yang akan dia qaddama, ini maksudnya persembahkan. Dalam bahasa Arab itu kan qaddama maksudnya kita persembahkan. Jadi Allah Ta'ala kaitkan takwa itu di antara perkara yang boleh membantu seseorang itu takwanya naik adalah dia kena ingat esok dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dia kena jawab apa yang dia buat, dan dia kena sediakan apa sahaja untuk dia itu masuk ke syurga dan terlepas daripada neraka. Itu maksud ayat ini. Jadi kalau kita dengar imam solat subuh, maghrib, isyak baca ayat ini, kita ingat, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang beriman, hendaklah kamu takwa kepada Allah. Macam mana cara kita nak takwa kepada Allah Ta'ala? Salah satunya adalah wal tanzur, hendaklah kamu melihat esok apa yang kamu akan jawab di hadapan Allah Ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadimil ladzat, hendaklah kamu memperbanyakkan zikra, mengingati hadim. Hadim ini dalam riwayat lain hadim, lebih kurang maksudnya sama. Hadim maksudnya pemusnah kelazatan, yakni al-maut. Muslim-muslimat rahmati Allah, kita ada satu perkataan Ali radhiyallahu an. Biasa kadang-kadang kita dengar perkataan ini disampaikan oleh para asatidzah, dan saya juga ingin memetik perkataan Ali radhiyallahu an tentang dunia ini. Pernah dengar perkataan Ali? Dia kata, irtahalitid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah. Irtahala dalam bahasa Arab maksudnya bergerak. Jadi kita sekarang ni berada di posisi dunia dan juga akhirat. Ali radhiyallahu anhu kata apa? Irtahalatid dunya mudbirah. Dunia itu bergerak, katalah kita kat tengah, dia bergerak dalam keadaan berpaling daripada kita. Maksudnya kita semakin menjauh daripada dunia. Wartahalatil akhirah muqbilah, dan akhirat itu bergerak pula menuju ke kita. Maksudnya kita menuju ke sana. Dua-dua bergerak, tapi kita menuju ke akhirat. Dan kemudian Ali radhiyallahu anhu kata apa? Wa likulli wahidatin minhuma banun. Pada setiap dunia dan akhirat itu akan ada banun. Banun ni maksudnya adalah anak-anak, ataupun kita boleh terjemah sebagai pengikut. Dan kat dalam dunia dia tak ada tengah-tengah. Dia tak jahat, dia tak baik. Dia tak ada seperti itu. Seperti mana Mu'tazilah, dia kata kita ini berada dekat syurga dan neraka, manzilah baina manzilatain. Kita tak ada seperti itu. Imma dia baik, wa imma dia jahat. Ini secara umum. Maksudnya orang baik juga boleh buat kesalahan, tapi akhirnya dia akan ke syurga ataupun ke neraka. Ali radhiyallahu anhu kata apa? Wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka hendaklah kamu ini menjadi pengikut yang mementingkan akhirat, dan janganlah kamu menjadi pengikut dunia. Nanti saya akan sebutkan pada perbahasan kehadapan kenapa orang ini tak suka mati. Siapa sini suka mati? Aisyah radhiyallahu anha sendiri pun kata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata, siapa yang suka mati wahai Rasul? Tapi apa yang membezakan kita ini mukmin dengan yang pure pengikut dunia? Saya nak petik perkataan Ali kat belakang itu. Fa innal yawma amalun wala hisab. Dia kata, Ali kata apa? Pada hari ini, kita sekarang ni, saya muslimin muslimat yang hadir pada malam ini, dia kata apa? Sesungguhnya hari ini beramal dan tak ada hisab. Bukan tak ada hisab, kita dihisab tapi kita tak nampak hisab itu, tak bergerak depan mata kita. Maksudnya hisab itu perhitungan. Dan Ali radhiyallahu anhu kata apa? Dan esoknya pula adalah hisabun wala amal. Jadi kita kena ingat akhirat. Oh, kena reserve sikit akhirat, masa kita itu untuk akhirat. Baik. Kemudian al-mautu huwal fasilu baina hadhihi ad-dar wa daril qarar. Kematian itu apa maksud dia? Pemisah baina hadhihi ad-dar, di antara kehidupan negeri ini, maksudnya dunia, wa daril qarar, dan juga kehidupan yang kekal. Wal fasilu baina waqtil amal wal jazaa' alaih, dan pemisah di antara waktu beramal dan juga
waktu mendapat pahala. Wa huwa al-haddul fariq baina taqdimiz zadi wa mulaqati jazaih fala majala ba'dahu lit-taubati wastighfar. Dia kata setelah daripada itu tidak ada lagi ruang untuk bertaubat dan juga istighfar. Wa minas sayyi'at, daripada kejahatan yang kita lakukan. Wala majala ba'dahu listikthari minal hasanati kama qala ta'ala. Dan setelah kita meninggal dunia, kita tak akan ada lagi peluang untuk tambah kebaikan. Dan banyak sekali bila kita baca Quran, Allah Ta'ala nukilkan pada masa hadapan apa yang akan berlaku kepada orang yang telah pun meninggal dunia. Dia berharap untuk kembali ke muka bumi untuk beramal, ada yang nak bersedekah dan sebagainya. Maka bila kita ingat esok kita akan mati, kita akan kembali semula kepada balance kat tengah. Cari dunia tapi jangan melampau-lampau, sebab dunia ini tak ada apa akhirnya. Baik, cuba lihat perkataan Allah Ta'ala. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنِ. Allah Ta'ala kata apa? Tidak. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, dan taubat itu bukannya orang yang melakukan kejahatan sehinggalah dia kematian datang, kemudian dia berkata apa? Inni tubtul an, aku sekarang bertaubat. Dan kita dengar hadis Nabi SAW yang lain, taubat itu diterima apa? Malam yugharghir. Taubat kita masih boleh minta, hatta orang yang melakukan syirik pun. Kadang-kadang ada orang salah faham, hatta orang melakukan syirik sekalipun dia boleh bertaubat. Yang tidak diampunkan dosa adalah orang yang mati dalam keadaan syirik. Jadi kita kadang-kadang kita jumpa orang yang mungkin tersesat jauh dalam kehidupan. Di antara peranan kita ini adalah kita pujuk dia bahawa rahmat Allah Ta'ala ini masih lagi luas. Kadang-kadang ada orang berzina, ada orang yang buat lebih teruk daripada zina dan sebagainya. Kita beritahu rahmat Allah Ta'ala itu luas. Dan kena ingat, setiap dosa itu muslim-muslimat akan ada kafarah yang menyusul. Sekurang-kurangnya apa yang biasanya masyarakat akan lakukan? Masyarakat akan mengungkit semula dosa itu. Percayalah, dia kata bukan kau ni dulu macam gini ke? Sekarang ni je baru je kau pakai elok. Dulu kau, itu sekurang-kurangnya. Maka kalau kita berada dalam situasi itu, anggap sahaja itu merupakan kafarah dosa yang kita lakukan di cakap-cakap orang. Baik. Kemudian pada muka surat 85. Thumma huwa mudrikun kullan nasi la mahalatah. Allah Ta'ala, kalau dia kata orang ataupun sefulan itu mati sekian, dia tak akan boleh lari. Wa mulaqihim bila raibin kama qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu tak suka tu, yang kamu lari. Kan ada orang suka awet muda kan? Kenapa orang suka awet muda? Sebab dia rasa dia itu lebih panjang nyawanya. Orang buat macam-macam. Allah Ta'ala sebut, kematian yang kau lari itu, fa innahu mulaqikum, dia itu akan datang menjengukmu. Tengok perkataan Allah Ta'ala, mulaqikum, dia akan datang bertemu denganmu. Tak payah lari ke mana, dia akan datang. Kemudian pada ayat lain Allah Ta'ala kata apa? Aina ma takunu yudrikkumul maut. Kat mana sahaja kamu ini berada. Kalau kita ni muslim-muslimat, kita tengok ada ombak datang, gempa bumi, kita akan cari satu tempat yang selamat dan juga stabil. Supaya apa? Supaya benda tersebut tak sampai kepada kita dan mudaratnya tak ada. Benda itu merupakan asbab syar'i, sunnatullah, yang kita boleh buat dekat dunia. Tetapi ada benda yang kita lari ke mana pun, kalau dia sampai, dia sampai. Apa dia? Kematian. Allah Ta'ala kata apa? Walau kuntum fi buruj, walaupun kamu itu berada, kan kita ada burj apa dekat Dubai itu, burj apa nama dia? Burj Khalifah tu kan. Burj maksudnya menara tu tinggi. Musyayyadah, yang kukuh. Kamu tak akan terlepas. Kematian dia datang, dia datang.
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكم من إنسان, tengok Syekh ni kata betapa ramai manusia. Kita baru-baru ni macam-macam lah jadi kat dalam negara kita kan. Covid daripada 2 tahun lepas menghampiri 3 tahun. Kemarau, panas tiba-tiba, hujan tiba-tiba, banjir tiba-tiba, retak bangunan tiba-tiba, macam-macam jadi. Dan kalau perasan, kita baru ni cuti, panjang lah cuti kita tu. Di antara cuti yang terpanjang yang pernah kita jumpa dalam masa 2 tahun ni, cuti raya Cina baru ni kan, boleh cuti lah keluar ke mana-mana. Apa jadi banyak jadi? Kemalangan. Ada tertidur terlelap, langgar kat Taman Seri Gombak apa tu. Dia pergi langgar pula apa, tempat Yuska tu kan, ngantuk. Cuba tengok dekat berita, kematian banyak. Syekh ni beritahu apa? Fakam min insanin kharaja min baiti. Betapa ramai manusia keluar daripada rumahnya, yaqulu yasayyarata. Dia bawa kereta dia. Faraja'a mahmulan 'alal akfan. Dia kembali dibawa dengan kain kafan. Masalah kita ni, kita lah kadang-kadang kita yang terlalai ni kan. Kita fikir kita ini masih bernyawa panjang. Betul, kita mengharapkan supaya nyawa kita ini panjang. Itu sebab di antara fiqh doa, kalau kita nak minta panjang umur muslim-muslimat, minta sekali kepada Allah Ta'ala untuk taufik beramal. Ya Allah, panjangkanlah umur aku, panjangkanlah usia aku dan keluarga aku, dan berikan kami ini taufik untuk beramal. Sebab betapa ramai manusia yang umurnya panjang, melainkan itu merupakan satu istidraj. Makin lalai, makin jauh. Ada. Tu kita apa, pepatah kita tu, tua-tua apa, tua-tua keladi. Makin tua makin miang, makin menjadilah itu. Ya. Yeah. Wa kam min insanin qala li ahli. Betapa ramai manusia yang kata kat keluarga dia, hayyu li ta'aman. Dia kata, wahai isteriku, wahai ini sekian-sekian, sediakan aku makanan. Fama tawalam yata'amhu. Dan dia tak sempat nak makan, dia mati. Wa kam min insanin labisa thawbah. Betapa ramai manusia yang memakai pakaian, wa zarra zirarahu. Dia nak apa? Butang tu, nak kancing. Walam yafukka zirara thawbihi illa al-ghasil. Dan tidak yang membuka kancing bajunya itu, butang baju, melainkan orang yang memandikan jenazahnya. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Kematian ini dari sudut caranya dia ada dua. Satu yang mempunyai alamat. Contoh macam orang tu kena kanser. Kita tahu itu merupakan asbab kematian. Kanser, apa lagi macam-macam lah, kencing manis kritikal dan sebagainya. Ada kematian yang tidak beralamat. Ada kematian yang tidak beralamat. Kita bukan macam Nabi muslim-muslimat. Apa keistimewaan para Nabi? Malaikat akan bagi dia, bukan malaikat, Allah Ta'ala akan utuskan malaikat, bagi dia khiyar, pilihan, nak hidup tambah umur ataupun nak mati sekarang. Itu di antara perkataan terakhir Nabi SAW apa? Ila rafiqi al-a'la. Musa AS juga, muslim-muslimat tahu macam mana dia punya kisah kan, yang dia pergi tumbuk malaikat. Terkejut. Jadi kematian ini ada dua. Ada alamat yang kita tahu, yang kita boleh agak ini memang tak panjang lah ni. Dan juga yang tak ada alamat. Yang jadi masalahnya, yang tak ada alamat ni tiba-tiba manusia pergi tempel alamat. Patutlah dia begini kan, patutlah dia gini. Banyak berita macam itu. Dia tak ada benda tu. Saya takut nak guna perkataan khurafat, takut orang marah gitu kan. Tapi memang tak ada, memang tak ada. Ada yang ada alamat, ada yang tak ada alamat. Inilah yang menyebabkan kita rasa takut. Kalaulah kematian itu tidak beralamat kepada kita. Alamat ni maksudnya ada petanda, oh ni nak mati dia ni. Itu di antara kelebihan besar kalau ada orang yang Allah Ta'ala berikan dia sakit, dia sempat bertaubat. Apa di antara doa Nabi SAW? Allahumma inni a'udzubika min zawali
ni'matik wa tahawuli afiatik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hilangnya nikmat. Nikmat ni masing-masing nikmat. Hatta rambut. Orang susah hati hilang rambut. Botak gitu kan. Makin mana rambut ni kurang handsome sikit katanya. Ada yang mungkin sangat ambil berat dia punya muka tu, ada jerawat secoit kat situ kan. Dia kata, oh susah macam mana nak bagi hilang ni. Tu nikmat apa yang berada pada batang tubuh kita ni, sebenarnya semua itu adalah benda yang kita take for granted kadang-kadang. Tu Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Wa fujaati niqmatik ini yang bahaya ni. Apa maksud fujaati niqmatik? Kita minta lindung kepada Allah Ta'ala. Fuja'ah ni maksudnya terkejut, tiba-tiba dapat azab. Para ulama bahas apa maksud fujaati niqmatik. Kita tak sempat bertaubat, tiba-tiba azab itu datang kepada kita dan kita mati. Tu doa ni doa yang sangat penting. Kadang kita pergi safar ataupun tengah malam kita bangkit, kita doa kan. Tengah masak ke, kan nak sediakan makan malam masa hari Jumaat. Di antara yang disebutkan mustajab doa. Baca doa sungguh-sungguh dalam hati. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kehilangan nikmat. Wa tahawuli afiatik, kehilangan kesihatan. Para ulama menariknya, mereka bahas hilang sihat ni apa dia? Kita penyakit ni muslimat ada dua. Dia penyakit fizikal dan juga penyakit hati. Ada orang fizikalnya okey saja, elok saja, tapi hati dia sakit. Depression, stress, anxiety dan sebagainya. Mana lagi sakit? Tanya pula tu mana, dua-dua sakit lah kan. Tapi maksudnya ada orang yang bagi sebagian orang dia rasa benda tu tak apa. Katalah kita sebut semana apa, ditinggal apa, ni Abu Muaz ni, ditinggal kekasih gitu, nak kahwin tak jadi, nak kahwin tak jadi. Ada orang okey, kata tak apalah aku cari lain, bunga bukan sekuntum. Apa lagi sambung? Islam, bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Senang sebut benda tu. Tapi ada orang kata kat saya, kata Ustaz, betul bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor, tapi setiap kumbang tu mempunyai ciri yang berbeza. Kumbang yang hilang tu tak sama dengan kumbang yang dicari. Kita pun pening kepala, iyalah, ikutlah. Jadi tahawuli afiatik maksudnya kita tiba-tiba hilang tu nikmat. Ada orang patah kaki tapi dia masih boleh senyum. Ada orang patah kaki macam dunia tu habis, dia kata baik mati kata. Ada. Jadi itu sebab muslimat doa ni sangat penting. Kalau boleh diamalkan ni doa. Semua doa tu penting lah. Tapi kalau kita nak fokus pada musim-musim sekarang kan, cari ayam pun susah. Ibu dan juga anaknya dua-dua susah untuk dicari sekarang ni kan. Telur tak ada. Bacalah doa tu. Ada orang tak ada ayam makan ikan. Ada orang susah hati gitu. Dia sikit-sikit susah hati, sikit-sikit susah hati. Amalkanlah doa tu. Allahu a'lam. Ya kadang ada orang gelak-gelak gitu kan, alah kumbang bukan sekuntum. Kumbang bukan sekuntum pula. Kumbang bukan seekor. Tapi realitinya ada orang mati bunuh diri. Dan yalah, itulah, cukuplah. Ini mengingat kematian, bukan mengingat kekasih. Baik, muka surat 87. Fa fi dzikril 'abdi lil mauti manfa'ah 'azimah. Disebutkan pada mengingati kematian manfa'ah 'azimah lil 'abd. Manfaat yang sangat besar bagi seorang hamba. Fa bidzalika tastayqidhul qulub al-ghafilah. Biasa orang, saya bacalah kan sekali lagi kita pergi kepada kes depression yang bahkan banyak kadang orang mengadu.
Apa di antara penyebab orang dapat depression, kemurungan? Di antaranya adalah kerana ada orang di kalangan ahli keluarga itu meninggal dunia. Okay. Ada orang jadi seperti itu. Tapi di antara manfaat bila kita tengok ada orang meninggal dunia, kita insaf. Kita akan kata apa? Akhirnya aku akan jadi seperti mana dia. Hari ini aku pergi solat kat dia, esok aku pula akan disolatkan. Yang demikian itu Syekh ni kata, dia akan menyebabkan hati kita itu tersedar, tersentak. Wa tahyil qulub al-mayyitah wa yahsunu iqbalul 'abdi 'ala Allah 'azza wa jalla wa tazulu al-ghaflatu wal i'radu 'an ta'atillah 'azza wa jalla. Ada satu perkataan Umar yang suka untuk saya sebutkan kepada muslim-muslimat, untuk saya dan juga muslim-muslimat. Kadang-kadang kita menghadapi kesedihan dalam hidup kita. Ibnu Abi Dunya sebutkan perkataan Umar, nukilkan perkataan Umar. Mungkin kita boleh renungkan. Umar kata apa? Idza kana al-'abdu muqsiran fil 'amal ubtuliya bil ham. Kalaulah satu orang hamba itu, satu orang manusia itu kurang beramal, lalai saja, maka dia itu akan ditimpakan dengan alham, ditimpa dengan kesedihan. Liyukaffir anhu, sebagai kafarah di atas kelalaiannya. Pernah tak kita rasa kadang-kadang orang di keliling kita tu ramai, ada isteri, ada anak, ada kawan-kawan, tapi jiwa kita tu rasa kosong dan kita rasa sedih? Pernah tak? Ke tak pernah semua ini apa? Wali itu. Ya, akan ada keadaan seperti itu. Kawan-kawan ramai, semua orang kat tepi ada, mak ayah ada, tapi perasaan itu rasa macam sedih. Tak tahu ke mana sedih itu, puncanya dari mana sedih itu. Umar radhiyallahu anhu kata apa? Boleh jadi itu disebabkan engkau kurang beramal. Jadi kalaulah kita ada perasaan seperti itu, ini saya tak bicara tentang penyakit psikologi yang kena pergi dapatkan jumpa rawatan dan dapatkan apa, nasihat doktor, makan ubat. Kita tak bicara, ini maksudnya yang bukan penyakit, yang setiap orang akan lalui. Ada saat-saat rasa sukar, maka cuba pergi sedekah, puasa. Kalau lama tak datang masjid, pergi ke masjid. Kalau lama tak datang majlis ilmu, pergi ke majlis ilmu. Ajaknya muslim-muslimat. Saya secara peribadi kadang-kadang, kalau ada waktu-waktu yang kita rasa sukar gitu kan, kita pergi ke majlis ilmu, kadang-kadang jawapan terhadap persoalan yang kita tengah hadapi itu ada kat situ. Saya tak tahu lah muslim-muslimat pernah rasa tak, tapi saya secara peribadinya kadang-kadang kita rancang, tapi benda tu tak jadi. Kita datang jumpa guru kita, kadang benda tu berulang pun. Baktiar zakat nas kan berulang, puasa, sedekah, zakat, ini pun benda yang berulang. Tapi bila kita datang ke majlis ilmu, kita tahu janji Allah Ta'ala 4 kan? Rahmat, sakinah dan sebagainya disebut Allah Ta'ala di sisi malaikatnya dan sebagainya. Kadang-kadang persoalan itu akan terjawab kat situ. Ataupun kita pergi ibadah, kita qiyamul lail kan, kita puasa, kita doa sebelum kita iftar. Masalah tu tak selesai, tapi jiwa kita tu jadi tenang. Ni subhanallah, perkataan yang dinukilkan oleh Ibnu Abi Dunya ada benarnya. Qala Sa'id ibn Jubair rahimahullah. Sa'id ibn Jubair rahimahullah katanya, "Lau faraka dhikrul maut qalbi khashitu an yufsada alayya qalbi." Ini yang saya nak sebut tadi. Kenapa orang takut mati? Dan kenapa Sa'id ibn Jubair sebut seperti ini? Lau farak zikrul maut. Dia kata, kalaulah aku ni berpisah, maksudnya dia tak ingat kematian. Khashitu an yufsada alayya qalbi. Aku takut hati aku ini menjadi rosak. Secara jujur ya muslim-muslimat, apa cabaran hati yang terbesar? Saya dan juga muslim-muslimat yang hadir malam ni lah. Hati itu maksudnya jantung lah, kita sebut hati.
Apa masalah hati yang terbesar ni? Apa yang Allah Ta'ala letak dalam hati kita ni menyebabkan kalau kita tak ada border, kita akan melampaui batas. Itu adalah seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran, itu adalah syahwat. Itu adalah syahwat. Suka untuk saya bacakan firman Allah pada ayat yang ke-14 Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina linnas. Allah Taala berikan tazyin. Kalau dibacakan terjemahan zuyyina ni secara literalnya maksudnya diperhiaskan. Ada pada jantung hati kita ni, semua. Hubbus syahwat, suka akan syahwat. Syahwat ni ada yang halal, ada yang haram. Bahkan ada yang halal manusia melampaui batas, itu pun jadi tak bagus. Syahwat kepada siapa? Wanita, banin, apa banin? Anak-anak, al-qanatir wal-muqantarah, nak banyak dan juga berlipat-lipat. Apa dia? Al-zahab, emas, perak. Kadang-kadang ada orang dulu masa kecil dia tak suka emas, tapi bila dia dewasa gitu, macam budak perempuan kan, kecil-kecil tu dia kadang tak suka, ni apa ni kan, dia rasa rimas pakai emas. Tapi bila dewasa tu dia suka tu benda apa berkilat-kilat gitu kan. Fiddah wal dhahab, emas dan juga perak. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, wal khayl musawwamah wal an'am. Kita mungkinlah tak ada kuda yang kita pilih, tapi kita sekarang ni ada kereta, binatang tunggangan. Dululah, sekarang ni kereta lah mungkin, kalau kita boleh kiaskan. Wal an'am, binatang yang dipelihara. Dan di penghujung ayat itu Allah Ta'ala kata, dzalika mata'ul hayatid dunya. Kesemua itu merupakan perhiasan dunia. Dan setelah daripada itu, subhanallah, Allah Ta'ala kata apa? Wallah indahu husnul ma'ab. Dan bagi Allah itu sebaik-baik tempat kembali. Inilah yang mungkin kita fikirkan, kenapa Sa'id bin Jubair kata, kalaulah aku ini tak mengingati kematian. Dan kita kembali semula kepada perkataan Nabi SAW itu, kematian dia pemutus kepada kelazatan. Lazat kita itu sebab syahwat lah. Ada pasangan, kalau lelaki, perempuan, perempuan lelaki, anak-anak, harta dan sebagainya. Baik, muka surat 89. Wala yazalul 'abdu bi khairin ma kana nadhiran li mawqifihi baina yadayi Allah 'azza wa jalla yaumal qiyamati ba'da mamati. Seorang hamba akan sentiasa berada dalam kebaikan kalau dia sedar diri bahawa dia akan mati. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah berkata, Ibrahim At-Taimi berkata, ini andaian seorang ulama terhadap apa yang akan berlaku kepada dirinya. Ini macam muhasabah dan juga reflek dirilah. Ibrahim At-Taimi kata apa? Mathaltu nafsi fil jannah. Dia kata, aku terbayang-bayang aku ni kat syurga. Akulu thamaraha, aku makan buah-buahnya. Wa ashrabu min anhariha, aku minum sungai, air sungainya. Air sungai kat syurga ada macam-macam. Susu, madu, arak. Wa u'aniku adhkaraha, dan aku peluk bidadari-bidadari syurga. Thumma mathaltu nafsi fin nar. Dia kata, kemudian aku bayangkan aku ini berada dekat dalam neraka. Akulu min zakumiha, aku makan buah zakumnya. Wa ashrabu min sadidiha, dan aku minum daripada nanah, air nanah itu. Sebab kenapa? Dibakar api neraka, keluar nanah, minum. Wa u'aliju salasilaha wa aghlalaha, fakultu li nafsi ayu syai'in turidin. Dia kata, wahai jiwa, kau nak mana satu? Uridu an arudda ila dunya fa'amala salihah. Aku ingin kembali ke dunia dan aku beramal saleh. Qala qultu fa anti fil umniyati fa'mali.
engkau telah pun capai cita-citamu, engkau masih kat dalam dunia, maka beramallah. Wa qul laha aidan ya nafs in ana mittu faman dhal ladhi yusalli anni ba'da al-maut wa man yasumu anni wa man yatubu anni min dhunubi wa tafrithi. Dia kata, wahai jiwa, kalaulah aku mati ni, siapa nak solat untuk aku? Siapa nak berpuasa untuk aku? Siapa nak bertobat untuk aku? Jadi kita, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan, kita ambil sedikit masa untuk akhirat kita. Ini masuk ke bab yang ke-8. Okay. Teman duduk dan sahabat karib. Ini perkara yang membantu kita. Dia sama lebih kurang yang mengambil qudwah itu. Sebelum kita masuk ke bab yang ke-8 ini, cara kita nak sucikan jiwa ni supaya konsisten. Kalau terlajak pun tak terlajak sampai buat benda-benda yang haram, pilih teman. Pernah dengar kisah Hanzalah? Abu Rib'i merupakan salah seorang kutab al-wahyi, seorang penulis wahyu zaman Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, Hanzalah ni satu hari dia jalan dan dia bertemu dengan Abu Bakar. Jadi biasa kadang dua orang sahabat bertemu, bagi salam, kemudian Abu Bakar tanya, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Dia kata, "Wahai Hanzalah, apa khabarmu?" Agak-agak apa jawapan Hanzalah? Hanzalah kata apa? Nafaqa Hanzalah. Hanzalah telah pun menjadi munafik. Abu Bakar terkejut, dia kata munafik merupakan satu perkataan besar. Dia kata, kenapa demikian? Hanzalah kata apa? Aku ini kalau bersama dengan Nabi SAW, Nabi sebut syurga, Nabi sebut neraka, aku akan terbayang-bayang seolah syurga dan neraka itu berada di hadapan aku. Ini yang kita nak sebutkan, pilih teman karib. Sahabat bersama dengan Nabi SAW, dan itu jugalah yang menyebabkan sahabat itu sentiasa beringat. Jadi pilih teman. Kalaulah teman kaki bicycle, dia memang akan cerita pasal bicycle sajalah. Kaki apa lagi? Kita ada berapa kelab kat dalam muka bumi ni? Nah, itu kelab poligami. Poligami pun orang buat kelab kan? La ilaha illallah. Biasa kalau orang masuk kelab, ini jangan terasa hati. Ini sebagai contoh aja. Ya tak salah juga nak poligami kan, tapi kadang ada orang offended gitu. Apa biasanya cerita dalam poligami itu? Bab poligami. Biasa orang cerita pasal nak tambah isteri lah kan. Macam mana caranya, macam mana prosedurnya. Jadi kalau kita ke majlis ilmu itu, mungkin contoh yang agak, tak tahu nak kata agak ekstrim pun tak juga, ada memang jadi pun. Kalau kita datang ke majlis ilmu, majlis akhirat, maka cerita kita tu pasti akan ke akhirat. Jadi begitu jugalah ya, sahabat dengan Nabi. Takkan Nabi majlis itu buat lawak gitu kan. Jadi sahabat bila dengan Nabi, Hanzalah kata, aku rasa macam aku ni munafik. Aku balik dengan keluarga aku main dengan isteri aku, kemudian aku main dengan anak-anak aku ingat dunia dan sebagainya. Bila Hanzalah sebut begitu kepada Abu Bakar, Abu Bakar kata, wallahi, dia kata, aku juga sama. Aku ni pun munafik juga ni, sama dengan kau ni. Mari kita jumpa Nabi. Baik, sini muslim-muslimat. Ni prinsip yang kita pegang. Jangan masuk ke gua untuk menyucikan jiwa. Kita tak perlu buat apa-apa untuk menyucikan jiwa dari sudut buat benda-benda yang pelik. Apa yang kita sebutkan, ingat kematian, beramal dan sebagainya, itu cukup untuk menyucikan jiwa. Baik. Bila dua orang sahabat ni, sahabat yang jalil, sahabat yang agung, jumpa dengan Nabi SAW, dan mereka cerita kat Nabi, apa perkataan Nabi? Ni perkataan Nabi ni patut kita
catatlah kat rumah, dekat kat rumah gitu kan. Nabi kata apa? Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya. Lau tadumun ala ma takunun indi fi dzikr. Dia kata kalaulah kamu sentiasa seperti itu dalam mengingati Allah Ta'ala, maksudnya dengan aku kamu ingat kematian, kemudian kamu balik ke rumah kamu pun kamu ingat kematian, sentiasa ingat mati saja. Nabi kata apa? La safathumul malaikah ala furushikum, nescaya malaikat Allah Ta'ala akan turunkan dari langit, akan apa? Shake hand kat kamu di atas katil-katil kamu. Wa fi turuqikum, dan di jalan, maksudnya malaikat tu akan tabik spring kat kita. Kita hebat ni manusia ni kan. Dia tak ada perasaan, memang ingat kematian saja, ingat apa, akhirat saja. Nabi SAW kata apa? Ya Hanzalah, walakinna sa'atan wa sa'ah. Dan Nabi SAW sebut walakin ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah. Nabi sebut sebanyak 3 kali sa'ah wa sa'ah, sa'ah wa sa'ah, sa'ah wa sa'ah. Apa maksudnya? Seketika dan seketika dan seketika. Kita ada masa kita ingat Allah Ta'ala, kita ada masa kita ingat akan dunia yang kita hidup di atasnya. Kita ada masa untuk kita ini menikmati kehidupan. Jadi kalaulah ada asatidah yang mungkin kat sini, apa yang asatidahnya suka buat ni? Suka basikal kan, main basikal. Apa dia? Main gym kan. Ada ustaz-ustaz sini yang suka main gym. Janganlah kata ustaz ni tak boleh main gym ni, kata ustaz kena ke masjid aja. Tak. Bacakan dia hadis ini. Kita ada masa yang kita memang ada dunia kita. Ada satu pepatah, saya dulu hafal pepatah ni. Bukan daripada Nabi SAW, saya cek bukan daripada Nabi. Tapi pepatah ni sangat bagus. Apa kata pepatah ni? Rawihul quluba sa'atan fa sa'atin, fa innal quluba idza kallat amyat. Rehatkan hati-hati kamu seketika seketika. Ada masa kita bermain, ada masa kita bergurau senda. Ini apa ni, ikhwah sunnah ni bergurau senda? Tak, kita ada masa kita bergurau. Ada masa yang tak sepatutnya tempat itu kita bergurau. Fa innal quluba, pepatah tu kata, fa innal quluba, kalau jiwa tu itu saja dia buat. Kalau dia penat, dia akan mati. Dia tak akan nampak benda lain melainkan itu sajalah. Kalau gym tu dia tak buat benda lain, itu sajalah kehidupan dia. Mati pun kat gym itu. Ini contoh, jangan terasa pula sebut gitu. Basikal-basikal saja, kereta-kereta saja. Itu sebab Nabi SAW kata sa'ah wa sa'ah, seketika-seketika. Bila kita lihat ni perkataan Nabi ni, muslim-muslimat, kita akan tahu bahawa manusia yang paling relax sekali kat dalam muka bumi ni, manusia yang paling bahagia adalah jadi mukmin ataupun muslim yang sebenar. Kita tahu kita tak salah buat benda tersebut, kita nikmati benda tersebut. Benda yang haram kita tinggalkanlah. Pakai benda yang tak senonoh, benda yang diharamkan, banyak benda yang halal. Kenapa ke situ juga? Dan ke situ tu pun kadang-kadang tak ada kebaikan pun, bahkan mudarat. Minum arak, rokok, vape, ikhtilat yang tak sepatutnya. Betapa ramai rumah tangga rosak sebabkan benda tu tak dijaga. Ada cara yang halal. Halalnya apa? Poligami lah kan. Buat betul-betul. Jangan jangan apa kita sebut semalam. Itulah, jangan begitulah. Jangan khianat, maksudnya. Jangan khianat. Dia ngajak pergi kelab dia kan. Baik, memilih teman yang baik. Jadi itulah, kita ada teman yang bagus menyebabkan kita ini nak buat baik. Qala ta'ala, Syekh ini musannif hafizahullah mula dengan perkataan Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbah an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Muslim-muslimat, ini merupakan ayat daripada suratul Kahf,
dan ada sebab nuzul dia. Ada pembesar Quraisy nak slot khas dengan Nabi SAW. Maksudnya kalau kami masuk, yang miskin-miskin tu tak boleh masuk lah. Macam Zubair, Bilal, sahabat-sahabat yang tak punya harta banyak. Di antara yang minta request ini adalah Uyainah bin Husain, dan juga Al-Aqra' bin Habis. Dia kata, "Wahai Rasul, kami nak dengar engkau punya dakwah, tapi satu syarat. Kami tak nak yang miskin ini join sekali dengar. Kami nak ada satu majlis khusus." Akhirnya muslimat, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Kalau kita baca keseluruhan ayat ini, apa maksudnya? Allah Taala perintahkan Nabi apa? Stick dengan orang yang nakkan redha Allah Taala. Bukan status. Bukan status. Qala Sa'di rahimahullah fi tafsir al-ayah. Fiha al-amru bi suhbatil akhyar. Ayat ini mengisyaratkan untuk kita berkawan dengan kawan-kawan yang baik. Wa mujahadatin nafs ala suhbatihim. Dan kita itu ada mujahadah, kehendak sungguh-sungguh dalam berkawan dengan mereka. Wa mukhalatatihim, dan bergaul dengan mereka. Wa in kanu fuqara, walaupun mereka itu miskin. Fa inna fi suhbatihim min al-fawaid ma la yuhsa. Kerana bersahabat dengan golongan seperti ini ada faedah yang sangat besar yang tidak terhitung nilainya. Muslimin semua rahmati Allah sekalian. Dalam hadis riwayat Tirmizi sebut tentang miskin. Kenapa miskin? Ada satu doa dalam riwayat Tirmizi, tapi hadis itu dinyatakan gharib, tidak sahih maksudnya. Allahumma ahini miskinan. Ya Allah, jadikan aku orang miskin. Doa Nabi. Wa amitni miskinan, dan jadi matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan bangkitkanlah aku bersama dengan kelompok orang-orang miskin. Itu tak sahih. Tapi ada satu hadis yang sahih, bukan satu lah, maksudnya ada lafaz yang sahih. Yadkhulul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya. Orang-orang miskin akan masuk ke syurga Allah Taala sebelum orang-orang kaya. Kenapa? Sebab semakin kaya, setiap satu sen yang kita perolehi, sekurang-kurangnya akan ditanya dua perkara. Apa dia? Daripada mana dapat, kemudian ke mana belanjanya. Dan orang miskin ni adalah orang yang tak ada apa-apa kan. Orang yang tak ada apa-apa ni sangat susah nak sombong. Nak disombongkan apa? Biasanya yang suka menyombong diri adalah orang yang ada. Maksudnya dia ada apa? Ada apa? Mercedes. Ya, mungkin muslimat suka Mercedes kot. Ada gelang lah, contoh macam apa, ada apa? Cincin gitu kan. Cincinnya banyak. Dia pakai 10 macam apa? Macam ahli sihir gitu kan. 10. Kita ada larangan, lelaki ada larangan untuk pakai cincin tengah dan juga telunjuk. Muslimat tak ada. Tiba-tibalah muslimat tu apa, ada cincin 10 gitu kan. Cincin tu kadang ada yang palsu pun, orang saja nak tunjuk kan yang dia tu kaya, dia tak kaya pun. Pakai 10 macam ahli sihir gitu. Satu jari tu pula pakai 2. Sini satu kan. Boleh pakai gitu. Ada filem yang ditunjuk gelangnya tu kan, sampai apa, sampai siku. Anak mami apa dah nama. Ya. Sebab orang miskin, dia susah nak sombong. Lagilah riak. Nak diriak kenapa? Rumah dia pun pencuri tak lalu. Sebab apa dia kata? Nak curi apa? Dan dekat akhirat, apa benda yang nak dihitung? Kalau ini dari sudut harta lah, maksudnya dia tak ada apa. Dia hidup selai sepinggang gitu kan, bahasa kita. Dia ada baju, dia ada seluar, dia ada, dia kadang pinggan mangkuk pun cukup untuk dia dan keluarga dia. Ada orang suka simpan pinggan mangkuk yang makannya 2 orang,
Pinggannya sampai apa 20, 10. Kita pun tak tahu sebab apa tu. Sebab orang bangga kan. Dia kata aku ada, kau ada. Itu sebab orang miskin ini dia akan mendahului orang kaya. Bukan maksudnya kaya tak bagus, tak sekali-kali seperti itu. Tapi kalau kita ikut dari sudut perhitungan, setiap harta itu akan ditanya daripada mana dapat, ke mana pergi. Maka kalau nak dibandingkan dia dengan si miskin, miskin itu akan mudah hisapnya, ringan hisapnya. Dan ada teguran Nabi SAW, seburuk-buruk walimah musim kahwin, bi'sat ta'amu ta'amul walimah yud'a ilaihil aghniya wa yutrakul masakin. Seburuk-buruk makanan yang diajak untuk buat kenduri itu adalah walimah. Kenduri lah kan, kenduri. Kita ada walimah al-arus, alhamdulillah. Kita ada walimah arus, walimah perkahwinan, ataupun walimah apa sajalah. Seburuk-buruknya apa dia? Yang dipanggil orang-orang kaya dan dibiarkan orang-orang miskin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang lelaki itu berada di atas agama temannya. Ini bukan sekadar lelaki, tetapi juga wanita. Dia sama, lelaki wanita sama. Nak tengok wanita tu bagus ke tidak, lelaki tu bagus ke tidak, tengok kawan dia. Mustahil, agak tak logik kalau kawan-kawan dia 10 orang tu merokok, dia tak merokok. Mungkin pada mulanya dia tak merokok, dia tak buat benda yang haram. Tapi kalau dia sentiasa bersama dia, akan ada pressure untuk buat benda yang sama. Dia akan ada pressure untuk buat benda yang sama. Bahkan kebaikan juga benda yang sama. Contoh, katalah kawan-kawan dia semua hafal Quran. Dia kata kami pergi ini majlisnya hafal Quran, kami dah hafal juz amma, kata dia, contohnya. Agak-agak dia okey tak? Ini kau dah hafal. Pasti akan terfikir ataupun terlintas dekat benak hati dia, aku juga kena hafal Quran. Itu sebab benar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah prinsip kita. Kalau nak cari kawan, cari yang kawan ini maksudnya yang kita suhbah, yang kita selalu rapat, ajak makan, ajak keluar. Bukan maksudnya yang kita kenal, tapi yang kita jadikan teman, ajak bicara. Nak kenal satu orang tu, tengoklah kawan dia siapa. Kalau kawan dia jenis yang kaki bola, insyaAllah dia juga kaki bola. Kaki apa? Red motor ni. Betul kan? Jenis yang apa, kaki clubbing, memang clubbing. Dia akan parallel gitu, dia akan selari. Kalau nak cari calon, contohnya kan calon, ada orang tanya, banyak tanya gitu kat Facebook. Kita dah pernah sebut, cari yang ada yang kata ustaz ni sama ke, hadis ni sama ke, terpakai. Kan semua orang hafal kan, budak-budak kat universiti hafal ni hadis ni. Tunkahul mar'a li arba'ah, wanita dinikahi dengan 4 kan, kecantikan dan sebagainya. Semua orang hafal ni hadis ni. Tanya pula, dia kata sama ke lelaki dengan perempuan? Sama. Tak ada beza, sama. Perempuan, apa dia yang nak tengok pada lelaki? Oh, saya tengok awak punya rambut handsome lah, saya terpikat, saya nak kahwin dengan awak, rambut. Tak adanya. Sama juga dia tengok kan. Status, apa lagi? Wajahnya tampan ke tidak. Sekarang ni kita ada hadis itu kan, tapi nak implementasi dalam kehidupan tu macam mana? Senang susah? Betul lah cari agama kan, tapi nak pastikan bahawa seorang itu beragama macam mana? Ada yang mesej kat saya, tanya, dia kata ustaz, dia kata saya tengok dia ni baik kan, soleh, tapi rupa-rupanya penagih dadah. Ni betul lah. Tak tahu lah kau dia tengok rakaman ni kan. Dia kata dia pukul saya. Nampak, saya kata dia tu soleh, tapi dia pukul. Saya kata kat dia itu tak soleh. Macam mana pula jadi orang soleh, tiba-tiba penagih dadah, kemudian
pukul isteri, tendang gitu, tumbuk. Soleh itu bila dia apa? Hubungan dia dengan Allah Ta'ala bagus, dan juga dia jaga hubungan dengan manusia. Itu soleh. Dia ingat soleh itu pergi masjid semata-mata kan. Dia tak tengok macam mana kalau dia maki, dia marah macam mana. Kata, oh, saya baru tersedar. Ya, tengoklah kawan dia macam mana kalau nak menilai seseorang. Wallahu a'lam, mungkin sampai sini saja untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang, insyaAllah, pada muka surat 97. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.